Kalau nak jadi bomba, bercita-cita nak jadi bomba, apa yang paling penting? Hati kenalah sekeras batu, sekeras besi, tahan kentut Cik Wadi. So let's go. Assalamualaikum, selamat datang ke Live as Bomba. Nama aku Amir Rofiuddin. Thank you so much yang buat dah subscribe channel ni. Dah 51k, thank you so much. So hari ni aku nak share, bang, macam mana nak jadi anggota bomba. Banyak soalan-soalan daripada komen-komen di Instagram, di YouTube yang mengatakan macam mana nak jadi anggota bomba. So hari ni aku nak cerita proses nak menjadi anggota bomba. So first thing sekali, macam kerja-kerja biasa yang korang kena buat ialah memohon sendiri untuk menjadi anggota bomba. Permohonan boleh dibuat di yang latest sekarang SPA 9. Masa aku dulu menggunakan SPA 8. Kat situ memang ada kelayakan dia. Korang kena SPM berapa kredit, minimum korang punya kelayakan tu apa. So korang boleh tengok tentang proses menjadi anggota bomba. Selepas korang dapat melepasi semua kelayakan ni, korang akan dipanggil melalui surat untuk ujian fizikal. So ujian fizikal ni mengandungi proses dia, macam dia minta dalam kelayakan tu, dia nakkan korang punya ketinggian, kegemukan korang. Dia akan merangkumi ujian mata, ujian untuk korang punya fizikal. Dia akan utamakan yang melepasi syarat-syarat tu. So kat situ memang banyak, melalui pengalaman aku sendiri, banyak yang terkandas di ujian mata. Dan banyak lagi lah ujian-ujian yang first kali ni, first step ni, kalau korang tak lepas, memang korang takkan dapat. Sebab yelah, memang penting pun. Contoh macam ujian mata, kan korang tengok api tu, korang ingat angin. Tu kan susah tu, berat tu. So memang kelayakan ni penting sangat. So next stage pengisian dalam ujian fizikal tu, dia orang akan uji korang untuk mengangkat bebanan. So kat sini pun memang banyak agak lah. Aku pergi interview ni 2 kali. So memang banyak lah aku nampak mana yang orang terkandas. Kat bebanan ni memang berat, sebab korang kena angkat bebanan tu sampai ke atas. So memang berat benda ni kalau bagi orang yang lepas SPM tu kan. Time SPM dulu sukan tak mau. Lepas tu tengok cerita Korea yang laki-laki tu. Sebab tu lah bila nak dah masuk untuk pemilihan tu tak lepas. So siapa yang nak masuk bomba ni, exercise lah tangan, kuatkanlah tangan. Sebab dalam bomba ni memang banyak menggunakan kekuatan tangan. So next step pula, bila korang melepasi untuk angkat berat, korang akan pula diuji dengan ujian untuk mengangkat tangga. So korang kena tegakkan tangga tu seorang-seorang, daripada belok sampai tegak, dan turunkan balik. So lepas saja korang ujian mengangkat tangga, ujian seterusnya pula ujian menaiki tangga. Bawah kena naik ke atas. Masa aku dulu ada juga lah yang belah, sebab dah sampai tahu jalan, gayat, takut. Tapi ujian tu sebenarnya untuk menguji kita, kegayatan kita di tempat tinggi. So bila korang nak rescue nanti, kat situlah gunanya ujian ni. Memang dalam latihan pun diterapkan benda ni. Kau nak jadi bomba, kalau tak boleh naik tingkat 4 guna tangga, berat juga tu nanti. Tapi masa korang buat ujian tu, dia akan bekalkan safety sebenarnya, tali untuk korang panjat dah turun. Yakinlah dengan tali tu. Next ujian ialah korang kena tali ke atas. So ni pun sama gak ujian untuk korang punya kemampuan, guna tali panjat naik atas. So benda ni kalau ikutkan macam aku dulu, aku pun tak lepas punya kalau nak angkat macam tu. Memang tak kuat, serius memang tak kuat. Badan aku berat macam tu. So aku guna teknik yang diajar, guna tali, kepit kaki, naik slow-slow. So alhamdulillah aku melepasi semua perjalanan ujian fizikal tu. So ujian fizikal tu sampai tepi, dah settle. Lepas korang lepas dia ujian fizikal tu, next step pula, iaitu korang akan menjalani interview. So interview ni macam aku sendiri, pengalaman aku sendiri dalam interview tu, dia banyak bertanyakan tentang kemahiran diri kita lah dalam nak bercakap kan. Korang kena yakin je, jadi yakin ni jawab soalan. Tapi dengan korang main bantai ni, nanti pegawai yang interview korang tu gelakkan korang, malu sendiri je. Biar korang study dulu. Apa yang korang perlu study lah memang mengenai dalam jabatan kita bomba sendirilah. Contohnya macam soalan aku yang aku dapat masa interview tu, aku masih ingat 2-3 perkara. First kali dia tanyakan jabatan bomba ni duduk di bawah kementerian apa, siapa pengarah bomba, apa fungsi bomba, apa kerja-kerja sebagai bomba. Takkan orang tak tahu benda ni kalau orang nak minta kerja kan. So korang kena study juga benda ni. So next dia punya soalan berkenaan macam aku, dia tanyakan soalan tentang fungsi-fungsi alat pemadam api, apa kandungan dia. So benda tu alhamdulillah lah aku dah study. Aku pun tak percaya aku dah study benda tu. Alhamdulillah lah berjaya jawab soalan ni. Next soalan pula dia tanya pasal macam mana korang nak
nak keluar. Bila rumah korang terbakar, macam mana korang nak keluar daripada situasi tu? Nak diri ke, nak duduk ke, nak tunduk? Supaya mudah lah urusan korang. Bila dapat saja interview daripada bomba macam ni, korang dah tahu step-step dia. So next soalan yang aku ingat ialah dia tanyakan aku tentang sukan semasa aku sekolah ke, sebelum ni ke, buat apa sebelum ni. So Alhamdulillah lah, ujian ni aku melepasi semuanya. Alhamdulillah, proses dia Allah memudahkan. Sebab proses aku nak menjadi anggota bomba ni, interview dan ujian fizikal ni amat pahit juga. Sebabnya masa first day aku pergi interview bomba ni, waktu aku naik motor temankan seorang sahabat aku sendiri, arwah Lokman, yang mana aku daripada Johor sampai ke Melaka untuk interview bomba ni. Rezeki kan, Tuhan nak tunjuk yang rezeki tu kena ada usaha. Thank you so much buat arwah Lokman. So next stage, untuk selepas saja korang berjaya interview dua fasa ni, permohonan korang lepas, ujian fizikal korang lepas, ujian interview pula korang lepas, korang akan tunggu surat pour diri daripada Jabatan Bomba itu sendiri. So macam aku tunggu dalam setahun lebih juga, disebabkan aku ni adalah calon simpanan. So member aku yang sekali saya pergi sama-sama interview pergi, dia dapat dulu. So masa setahun tu mula rasa macam tak dapat kan. Alhamdulillah, terlama tunggu setahun lebih berkat doa ibu bapa kita kan. Alhamdulillah lah, aku pun tak sangka benda ni. Ingat kan dah tak dapat dah mula-mula bomba ni. Kalau tak dapat sekarang ni, aku tak tahulah aku kat mana sekarang ni. Mungkin aku dah travel, dah jadi homeless kat sana. Tak tahulah, kita tak tahu kan masa tu. Selesai saja dapat surat lapor diri tu, inilah bermulanya kisah seorang anggota bomba. So first kali sampai Wakatapai, takut sebenarnya. Kita nak belajar sesuatu yang baru kan. Macam aku sendiri, aku tak pernah, selama aku hidup, aku tak pernah jauh dengan family aku. Paling jauh, paling lama pun 2 minggu sekali mesti balik. Dulu pun kerja kat KL tu, sebab tak boleh lah duduk luar kan. Dah bila sampai sana, kau kena tinggal family. Macam mana? Muka dia ganas ni, muka ganas tapi hati lembut. So sampai sana, dia akan bagi penerangan orang punya job-job kerja ni kan. Sana menjadi anggota bomba ni, cabaran-cabaran dia bila kau jadi anggota bomba ni. Kat situ memang tengok muka mak aku, betul ke Amir ni nak jadi bomba kan. Dia sedih tu aku rasa macam nak balik mula kan. Tapi teruskan lah, dah sampai kan jauh. Dari satu memang kerja yang mulia kan. Bila kita tengok, difikirkan balik, dah jauh dah kita punya planning, kita punya usaha, takkan dah sampai sana nak balik kan. So minggu pertama yang aku lalui semasa zaman rekrut, minggu pertama tu modul dia adalah modul kawat kaki. So kat sini bermulalah penderitaan seorang anggota bomba. Yang mana spesifik macam aku ni, memang dulu masa sekolah bukan jenis suka berkawat, tapi aku lebih suka kepada sukan. So kat sini dah sampai sana, aku kena berkawat. Kawat kaki ni dia tak seksa pun sebenarnya. Dia kawat kaki ni lebih kepada untuk ujian mental dan fizikal korang, untuk disiplinkan diri korang sendiri. Yelah, korang kerja pun dah jadi bomba ni, kerja tengah panas. Cuba bayangkan kawat kaki tu korang tak ada kan, tengah panas macam tu, tak ada. Bila korang kerja bomba nanti kena padam api hutan, lama-lama dah nak berhenti kerja pula. So kat sini memang nampak lah perjalanan kenapa kawat kaki ni ada dalam Jabatan Bomba ni. So kawat kaki ni adalah benda paling best sekali, sebabnya banyak kerana kelakar. Contoh macam pengalaman aku sendiri, kawat kaki kat situ korang tengok kawan-kawan korang suara macam tikus, salah arahan, mana nak pusing skot. Banyak kenangan pahit, kenangan manis. Kenangan pahit dia, bila salah seorang, semua kena. Tu yang paling pahit. Dan kat dalam tu memang kerja nak bergaduh je. Sebabnya lah kita tak kenal lah sama sendiri. So kat situ proses untuk menyatukan satu tu, supaya kerja sentiasa bersama, walau apa pun susah pun bersama. Itulah fungsinya kawat kaki dalam Jabatan Bomba ni. So Alhamdulillah, habis kawat kaki ni. Bagi aku kawat kaki ni lah paling berat sekali aku nak terima. Sebab Alhamdulillah lah, kawat kaki ni memang mengajar aku banyak benda. Selain disiplinkan diri, memang banyak benda aku belajar daripada kawat kaki ni. Lepas saja settle proses kawat kaki ni, next stage untuk proses menjadi anggota bomba ni, korang semasa rekrut, korang akan menjalani pula kawat operasi. Dalam kawat operasi ni macam-macam korang akan belajar. Di mana korang kena mengenali peralatan, cara-cara nak membentang hos, cara nak menyelamat orang di tingkat tinggi. Korang akan belajar kat dalam kawat operasi tu. So memang menyeluruh dalam kawat operasi tu mengenai kebombaan. So Alhamdulillah, operasi ni memang pahit jugalah. Dan kenangan yang paling kelakar sekali, paling tak lupa sekali, ada satu rekrut aku ni suruh latih, tanya dia ni apa benda, dia boleh tak tahu benda tu. So bila dia tak tahu, dia kena denda. Dia kena denda tidur dengan peralatan yang dia tak tahu. Setiap kali makan, tidur, sembahyang, semua dia orang kena bawa benda tu sampai dia hafal. Korang bayangkan, kawat operasi lebih kepada pembiasaan untuk korang mengetahui perjalanan, cara-cara nak jadi anggota bomba, cara-cara menggunakan hos, cara
cara korang menaiki tangga, cara nak penyelamatan di atas tinggi. So kat operasi ni memang modul yang paling core lah, sebabnya memang kerja bomba semua dalam kat operasi ni. Korang akan belajar macam mana nak angkat mangsa daripada tingkat tinggi ke bawah, macam mana korang nak keluar daripada kebakaran. So nextnya adalah korang akan belajar pula alat pernafasan. So kat sini first sekali yang aku hadap dulu ujian BA test. So BA test ni dia nak pembiasaan korang memakai BA ni. Pengalaman pahit dia bila korang tengok masa ujian untuk pembiasaan tu, ada orang muntah dalam face mask tu. Korang bayangkan boleh muntah dalam face mask tu, muka penuh dengan muntah. So tu memang banyak proses pembelajaran. Dan BA test alat pernafasan ni memang korang kena siasa belajar cara mengawal pernafasan. Kalau korang tak biasa, percayalah waktu operasi nanti sekejap je korang pakai BA tu. So selesai saja proses, seterusnya pula adalah korang akan belajar pula modul tali, cara penyelamatan, cara menggunakan tali, cara ikatan. So kat sini memang banyak ilmu dalam bomba ni, memang banyak sangat. Lepas tu korang akan diuji lagi masuk dalam confined space, yang mana korang akan diuji menggunakan segala peralatan bomba, baju, set semua masuk di tempat gelap. Macam mana korang nak keluar, macam mana korang nak, kat situ kan memang korang belajar cara-cara nak keluar daripada kawasan-kawasan yang gelap kan. Korang tahu kan sendiri dalam operasi bomba ni memang bila contoh macam dalam kebakaran kan, korang tengok dalam movie tu memang penuh dengan fake video, fake movie lah kebanyakan. Kalau dalam movie tu fake situation yang ada dalam kebakaran ni. Sebabnya kebakaran sendiri, bila korang masuk je dalam kebakaran tu, korang takkan nampak apa-apa. Bila tengok dalam movie tu kebakaran siap nampak lagi almari kat sebelah. So reality je, bila masuk dalam api memang bergelap dia, gelita lah korang, bergelap gelita lah korang dalam api tu. So last pengisian yang aku nak sharing ni ialah berkenaan roll call, panggilan guling macam tu lah. Bagi aku dulu masa aku rekrut dulu, aku rasa apa benda ni tengah-tengah pagi call, tekan loceng, siren semata nak panggil orang exercise. So benda ni adalah pembiasaan juga untuk kita sebenarnya. Rupanya bila dah kerja macam tu lah situasi sebenarnya. Bila korang kerja, korang tak dapat nak agak bila masa ada kes tu. Situasi tu sama macam roll call, tapi roll call tu exercise saja. Bila dah kerja bomba ni, exercise tu korang kena hadap operasi. So dia yang kelakar masa roll call ni, bila korang dapat panggilan roll call, kena baris, korang tengok ragam-ragam kawan-kawan korang. Ada yang pakai baju sampai 4 lapis, ada yang pakai seluar sampai 4 lapis, ada yang tak pakai kasut pun ada yang datang pakai slipper je. Sebab kat situ memang proses kita untuk belajar kan benda ni lah. Bila korang dah kerja nanti, kalau korang tinggal baju api, korang nak buat apa sampai datang sana. So kat sini proses pembelajaran dia mengenai roll call ni lah. So akhir kata, buat yang dah tengok channel ni, thank you so much lah menonton. Semoga video kali ni bermanfaat. Tu yang nak jadi bomba, ingat balik ayat saya yang first, hati kena keras, kena kental macam batu dan besi, supaya korang tak mudah menyerah dalam perjalanan nak menjadi anggota bomba ni. So good luck lah pada semua yang berminat nak jadi anggota bomba. Good luck, semoga menjadi anggota yang sukses dan berjaya di masa akan datang. Semoga video kali ini bermanfaat untuk korang, dan jangan lupa tekan share, like dan komen. Assalamualaikum.